Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah tak berhenti-henti bagi nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling besar antara banyak nikmat yang saya sebut, nikmat kenal Allah. Nikmat kenal Allah. Yang keduanya, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dapat Islam, dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini antara nikmat besarnya, nikmat kita boleh mengisi masa kita. Saya mengisi masa saya, tuan-tuan sambil buat kerja boleh sama-sama mendengar sikit hari ini. Kita punya sambungan tajuk The Power of Zikir. The Power of Zikir. Zikir ni sangat powerful, dan yang kemudiannya zikir ni pula yang banyak power tu, hari ni kita sambung cerita istighfar. Kita sambung cerita istighfar. Allahu Akbar. Kita dah cerita konsep zikir apa dia, panjang lebar. Kita cerita tafsir zikir, zikir salawat. Kita cerita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir yang luas, ada zikir lisan, ada zikir hati, kemudian ada zikir taat, zikir seluruh anggota badan. Dan pula hidup kita dicipta untuk berzikir kepada Allah dalam bentuk berkhidmat ataupun ibadat. Okey, dah cerita dah. Dan semalam kita cerita berkenaan dengan istighfar yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi siapa-siapa yang beristighfar, anda sedang menterjemahkan tuntutan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan masih ingat lagi? Istighfar, dalam Al-Quran diceritakan tentang bagaimana istighfar ni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat Allah suruh. Kemudian kita cerita istighfar juga, orang mustaghfirun dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca cerita istighfar, sifat al-muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Dan kita baca istighfar yajlibul khair, dia boleh mendatangkan kebaikan, barakat dan menahan bala. Dan juga al-istighfar, tuan-tuan sekalian, untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar juga dia memberi kekuatan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kekuatan apa itu? Bila kita istighfar, dan kena ingat, istighfar yang bermanfaat, istighfar ada dua jenis. Apa dia? Yang pertama dia panggil istighfar zikir. Istighfar zikir tu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu namanya istighfar zikir. Dan istighfar zikir ni tuan-tuan, dia tak pergi mana. Dia hanya lekat di lidah saja, dia tak masuk di hati. Dia dapat pahala
tetapi apa nama tu, dapat pahala, tetapi dia tidak mengubah dirinya. Allah tak mengampunkan dosa dia, sebab istighfar yang dikendakinya ialah ada syarat-syaratnya. Saya akan sebut nanti. Okey, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi istighfar, jadi kita kena banyak istighfar. Tuan-tuan semalam dah banyak mana dah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana dah tuan-tuan? Tuan-tuan istighfar dah banyak mana? Allahu Akbar. Saya pun malu juga. Malu juga nak ceritanya. Semoga Allah Taala memberi kepada kita keringanan lidah dan anggota badan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita tengok hari ini syurutul istighfar. Syarat istighfar ni, supaya istighfar kita tu betul-betul menghapuskan dosa kita. Sebab salah satu tujuan istighfar ialah buang dosa. Istighfar yang pertama namanya istighfar zikir. Istighfar yang kedua nama apa? Istighfar kedua nama istighfarut taubah. Itulah istighfarnya, dan itulah taubat juga. Ada beberapa syarat. Yang pertama, yang saya sebut baru ni, Allahu Akbar. Istighfar ni, contoh. Kita duduk seorang-seorang. Kita duduk, kita baca Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fa'abli taubatan wa'ufir dhunubi fa'innaka ghafur. Jadi ayat di sebalik tadi tu, Rabbi habli taubatan, bagi aku taubat, wa'ufirli, ampunkan dosaku. Jadi ayat tu bunyi macam lagu je. Tapi walaupun lagu, kalau dia menepati syarat, dosa kita berguguran jatuh. Yang Nabi sebut jatuh seperti mana jatuhnya daun-daun gugur pada musim gugur. Sebab ada, kalau tuan-tuan pergi ke negara yang ada 4 musim, ada musim gugur. Gugur tu memang daunnya luruh, gondol, botak, habis. Jadi dosa kita gugur dengan istighfar. Kita duduk saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita baca istighfar tu, dua kemungkinan. Mungkin istighfar lisan, istighfar zikir, ataupun istighfar doa minta ampun, tapi belum tentu Allah ampun. Nak suruh Allah ampun, biar kedua tu masuk syarat ni supaya jadi istighfarut taubah. Istighfarut taubat nak jadi macam mana supaya masa tu kita mulut tu istighfar dan dia bernaik maqam taubat. Jadi yang pertama kata ulama, salamatum minasyirki wal kufri. Syarat nak suruh jadi istighfar yang kita baca, istighfar zikir, istighfar doa, istighfar talab, kepada istighfarut taubah. Yang pertama syaratnya, anda tidak syirik. Kenapa jangan dia kata salamatu minasyirki wal kufri, mesti selamat daripada syirik dan kufur. Syirik itu apa syirik? Syirik menduakan Allah. Dia ada dua syirik. Ada dua syirik. Ada berapa syirik? Ada dua syirik. Yang pertama dia panggil syirik i'tiqad, apa syirik akidah. Yang kedua dia panggil syirik amalan. Syirik akidah ialah sama ada anda orang musyrik. Musyrik tu, musyrik di Mekah dipanggil musyrik. Orang musyrik sebab dia mensyirikkan Allah. Dia percaya ada Allah, tapi dalam masa yang sama ada Tuhan lain yang dia sembah, namanya patung-patung. Itu syirik. Kalau kafir pula langsung tak percaya Allah. Ataupun anda syirik dengan Allah, percaya Allah berkuasa,
percaya Allah menentukan segalanya, tapi dalam masa yang sama ada lagi kuasa lain yang menentukan hidup anda, mati anda, masa depan anda. Syirik, rosak akidah. Rosak. Itu rosak. Itu nama syirik akidah. Yang kedua, syirik amalan. Anda percaya Allah, anda sembah Allah, tapi ketika menyembah Allah, niat kita untuk tarik perhatian orang, supaya orang puji kita, orang lambung-lambung kita, orang sebut-sebut nama kita, glamour. Namanya syirik amalan, dia tidak kafir. Dia masih Islam. Syirik amalan itu namanya riya. Ada lagi namanya sum'ah. Ada lagi namanya ujub. Dan sebagainya. Jadi kalau kita istighfar supaya jadi taubat, jangan buat syirik. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf. Kalau kita nak pergi ke Mekah, kita nak masuk tanah haram saja, masuk tanah haram sebelum tu kena berniat dulu. Niat dia apa? Niat, dan kena tukar kain ihram dulu. Tukar kain ihram. Pakai, orang pergi Mekah tuan-tuan, dia kain ihram tu orang lelaki lah, sama macam pakai kain jenazah. Dan bila kita ihram saja, kita start baca labbaik Allahumma labbaik. Sebut labbaik Allah tu, aku datang ya Allah, aku sahut panggilanmu. Lepas sebut aku datang je, nak masuk tanah haram je, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika tu apa? Aku datang dengan tidak syirik kepadamu. Jadi syirik tu, Kaabah tuan-tuan, dia tak ada kuasa. Mekah tak ada kuasa. Kalau berlaku benda pelik-pelik, bukan sebab Kaabah. Kalau berlaku pelik-pelik, bukan sebab tanah haram. Sebab Allah. Sebab siapa? Sebab Allah. Ada cerita tuan-tuan. Ada banyak cerita. Ada dululah, tahun saya pergi haji tahun 1989. Masa tu saya pergi daripada Mesir. Masa tu saya belajar kat Mesir. Ada seorang tu, dia tok guru silat. Jadi bila tok guru silat di semayang, Allahu Akbar. Dekat Mekah kan orang ramai. Orang keluar masuk. Dan melintas depan orang solat, kadar tempat sujud itu, kalau anda lintas, hukum dia kalau buat dengan sengaja haram. Tapi kalau Mekah, kita tak boleh buat apa-apa sebab kita panggil darurat. Yang beliau ni, orang melintas depan dia, Tok Guru silat, dia lipat, dia zap, dia lipat-lipat, orang tu lawan, dia pun lawan tengah semayang. Batal semayang dia. Lepas ceritanya, Allah alam apa silap dia. Kemudian sampai masa nak pergi buat haji, dia hilang. Cari tak jumpa. Ajak naik bas nak pergi Arafah. Sebab sebelum tu belum musim haji lagi. Tak tahu hilang sampai sudah. Kemudian balik daripada Arafah, 3 hari, 4 hari balik daripada Arafah tu, baru jumpa dia. Jumpa dia tak bermaya, pakaian dia ada kena najis, kotor, tak tahu dia pergi mana. Dia macam tak, saya pun lepas tu tak tahulah. Jadi nak ceritanya, kalau berlaku pelik-pelik dekat Mekah, sebenarnya sebab Allah punya kuasa, bukan sebab Kaabah. Sebab tu ada orang jemaah Sami, ada jemaah saya bila ajak pergi Mekah, dia kata, Ustaz, saya tak nak pergi Mekah. Kenapa? Dosa banyak. Tak nak pergi Mekah sebab dosa banyak, berzina, minum arak, merompak, menyamar, rasuah. Tak nak pergi Mekah. Saya nak beritahu, tuan-tuan, kalau kita banyak dosa, nak pergi Mekah, saya nak beritahu, jangan syirik. Kenapa? Di Mekah bukan tempat Allah mengazab kita. Di Mekah tempat Allah tunjuk sayang dia kepada kita. Kalau ada berlaku benda pelik-pelik kat Mekah, sebab Allah sayang kat kita. Saya pernah tengok musim umrah sekali,
ada seorang, saya duduk macam ni, duduk bersila depan Kaabah, duduk tengok Kaabah. Saya tengok ada seorang lelaki daripada pintu Malik Abdul Aziz berlari dengan bertempik. Oh, bisik. Oh, orang tengok sampai depan Kaabah, pum, jatuh terbaring. Saya tak tahu apalah, tapi orang pun angkat ni tak tahu sebab apa, wallahu alam. Dan ada satu kes perempuan saya ingat daripada Maghribi lah. Dia keluar je, ini tahun 2000, sebelum Kaabah, 2012 gitulah. Saya duduk depan Kaabah pagi pukul 1 ke 2 pagi lah. Seorang perempuan ni dalam wheelchair, ditolak oleh dia punya keluarga dia. Dia tengok Kaabah, dia bertempik tak nak pergi Kaabah. Rupanya jadi tolak bertempik sampai dekat Kaabah, lagi kuat bertempik, sehingga dia meronta, dia pusing belakang nak lari Kaabah. Jadi saya pun pergi juga nak tengok. Bukan nak tengok perempuan tu, pergi tengok. Rupanya kata dia tu, perempuan tu kena sihir. Jadi dia bawa depan Kaabah nak lawan. Jadi betul sampai tak nak pergi. Dan polis pun halang dia daripada dekat Kaabah. Jadi saya masa tu 2012 baru belajar sikit-sikit lah ilmu jin tu. Konon nak pergi tolonglah, polis kata, pergi, yallah barra, roh tu berampus kamu. Nak pergi tolonglah. Tapi nak ceritanya, dia berlaku macam tu, bertempik-tempik, bukan sebab Kaabah. Bukan sebab tanah haram. Sebab siapa? Sebab memang Allah yang berkuasa. Jadi Hajar Aswad pun tak ada kuasa. Sayyidina Umar pun tawaf Kaabah, dia nak cium Hajar Aswad. Dia kata, wahai batu, kalau aku tak tengok Rasulullah cium Hajar Aswad, cium kamu, aku tak cium kamu. Sebab Nabi Muhammad cium, aku cium. Dia bercium. Jadi dia dengan pernah ilmu bahawa kalau cium Hajar Aswad bukan sebab kita nak ambil apa-apa, dia tak ada. La yanfa, la yadhurru wa la yanfa. Tak ada mudarat, tak boleh bagi manfaat. Hantu jin tak boleh buat manfaat. Jadi jangan syirik. Orang nak istighfar, jangan syirik. Jangan percaya bomo, jangan percaya angka-angka masa depan. Orang tahu masa depan kita, itu semua syirik. Kalau anda syirik macam tu, istighfar Allah tak terima. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa kata? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Jadi kalau anda istighfar, anda mati syirik, percaya takut hantu tak apa. Percaya benda yang syirik, sial, majal. Macam orang, ini rumah saya, rumah nombor tak bagus lah. Nombor tak tak ada feng shui ke apa. Itu syirik. Okey. Kemudian sebab apa? Allah tidak akan mengampun dosa orang syirik. Jadi kita istighfar, minta ampun dengan Allah, dosa banyak. Dalam masa sama kita syirik dengan Allah, istighfar anda tak jadi taubat. Dia tak jadi taubat, Allah tak ampun dosa kita. Jadi ingat, pernah minta tolong. Jadi saya nak show ada satu doa. Tuan-tuan elok baca. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Siapa yang ajar ni? Bukan Tok Guru yang ajar. Bukan ustaz-ustaz yang ajar. Rasulullah yang ajar. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, lagu-lagu. Jadi Rasulullah yang suruh. Apa doa dia? Ingat doa dia? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Apa doa dia? Cuba ikut saya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Cuba cari tuan-tuan.
Siapa dia kirim salam ke saya, Waalaikumsalam. Saya pun baru nampak tulisan-tulisan. Apa doa dia? Rasulullah ajar baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Dalam satu senarai ditulis oleh ulama, buku kecil Al-Ma'thurat. Nanti sebab ada cadangan, nanti saya akan baca zikir-zikir. Kalau umur kita panjang, kita punya perjalanan kita panjang, ada masa lagi, kita akan baca zikir yang anda kena baca pagi dan petang. Jadi doa tadi Nabi ajar, ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung daripadamu, aku berlindung kepadamu daripada aku syirik. Syirik apa? Syirik yang aku tahu dan syirik yang aku tak tahu. Rupanya ada syirik yang tahu, sengaja kita buat. Ada pula syirik yang kita tak tahu, kita ingat tak syirik, rupanya syirik. Jadi untuk buang dosa tu, baca zikir 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa zikirnya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, jauhilah aku daripada syirik yang aku tahu dan syirik yang aku tak tahu. Boleh? Istighfar. Okey. Allahu Akbar. Jadi istighfar pertama, syarat dia. Yang kedua, syirik. Yang kedua, istighfar anda, saya, supaya betul-betul jadi istighfar taubat. Dialah istighfar, dialah zikir, dia juga taubat. Apa dia? As-salamatu min kasbil haram. Selamat daripada duit yang haram. Jangan ada kita makan duit haram. Kalau kita makan duit haram, kita punya istighfar tak selesai. Sebab Allahu Akbar, sebab darah kita, kalau kita istighfar, minta ampun, minta maaf dengan Allah Ta'ala, tetapi masih makan benda yang haram, maka Allah tak terima. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman. Allah panggil hai orang beriman, yang Allah panggil iman. Allah tak panggil Islam, ya ayyuhallazina aslamu. Dia tak panggil orang Islam. Dia tak panggil orang ya ayyuhal malayuwi. Dia tak panggil orang Melayu. Dia tak panggil ya ayyuhal arabi. Dia tak panggil orang Arab. Dia tak panggil ya ayyuhal jawi. Dia tak panggil orang Jawa. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai dengan saya ni ada tak orang Jawa kat sini? Gurau-gurau saja. Saya ada juga kawan-kawan saya dengan orang Jawa. Dia kata orang Jawa ni hebat. Orang Jawa ni hebat. Minta maaf kalau di sana ada orang Jawa. Minta maaf orang Jawa. Orang Jawa ni hebat. Dia kata orang Jawa ni, saya dah sebut banyak kali tapi ulang balik. Orang Jawa ni, dia nak bagi nama anak dia, orang Jawa ni pemikiran dia jauh ke depan. Jauh ke depan. Sebab tu orang Jawa, kalau nak suruh anak dia jadi pandai menulis, kecil-kecil dia bagi nama Suratman. Suratman. Kecil-kecil dah pandai tulis surat. Itu Suratman. Minta maaf, jangan marah. Jangan marah. Gurau saja. Orang Jawa kalau anak dia besar nanti supaya pandai baiki kereta, kerja kilang kereta, dia bagi nama Karman. Minta maaf siapa nama Karman. Saya gurau je. Kar, kereta, man tu man lah. Man lah. Dan kalau anak dia orang besar-besar apa? Besar nanti nak jadi apa? Orang berbudi, berakhlak, budiman namanya. Kalau besar nanti anak dia supaya dia pandai main golf, dia bagi nama Parman namanya. Tahu Parman? Main golf lah. Sebab orang main golf ni tu di bawah par, di bawah par, di bawah par. Ada orang saya sekampung dengan ustaz. Masya Allah. Siapa ni? Oh, ini yang pergi haji dulu ke ni? Macam pergi haji dengan saya dulu. Jadi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cerita. Jadi kalau nak istighfar, syarat dia, ada seorang tu dia jalan. Ingat tengok, dia berjalan jauh, kemudian muka dia kusut masai. Tahu kusut masai? Berdebu ke dia berdebu, kemudian kusut masai, kemudian baju pun jumpang camping, kemudian dia minta, ya Allah, ya Rab, minta dengan Allah
Tapi mat'amuhu haramun, makan dia haram. Mashrabuhu haram, minum benda haram. Malbasuhu haram, dan pakaian dia haram. Dia nak minta dengan Allah, Allah tak terima dia. Ada ulama kata hadis tu, tengok Allah tak terima. Dia tu dalam muka dia kusuk masai. Rupanya orang ni kalau nak minta dengan Allah memang kena kusuk masai. Kusuk masai itu bukanlah memburukkan diri kita. Makna kita saing macam orang pergi Mekah tu kan. Orang pergi buat haji, lagi berdebu, lagi kan dalam ihram kan orang tak boleh ikuti rambut, tak boleh wangi. Dia nak cerita bila menghadap Allah tu kalau boleh sehina mungkin. Jadi orang tu dah hebat. Badannya tak ada pakaian cantik, kusut, makan. Allah sungguh, dah habis-habis bersungguh. Tapi Allah tak terima juga. Kenapa? Makan dia haram, minum dia haram, pakai dia haram. Jadi sebab tu nak istighfar, anda nak minta jadi istighfar tu betul taubat, jaga jangan makanan yang haram. Allah tak terima. Allah tak terima. Istighfar kita pun tak ada maknanya. Yang ketiganya ialah al-yaqin bistijabatillah. Kita yakin Allah terima. Jadi bila kita baca tu istighfar tu, baca betul tu, astaghfirullahalazim, dalam mulut sebut, tapi dalam hati harap Allah terimalah. Kita minta dengan Allah tak boleh main-main. Minta dengan Allah tak boleh main-main. Kalau contohnya kita berdoa sama juga. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, minta ampun, minta maaf, contoh. Kalau kamu nak terima, terimalah. Kalau kamu tak nak terima, tak apalah Allah. Nak buat macam mana? Itu bukan orang berdoa tu. Itu bukan istighfar. Macam ada seorang makcik tu, dia beli ayam. Dia beli ayam 3 ekor. Kemudian, dia biar ayam tu jalan. Dia beritahu kat ayam, pandai-pandailah bawa diri. Cari makan sendiri. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Aku tak peduli. Yang penting aku nak sembelih kamu besar. Mana boleh. Jadi kita ni dengan Allah untuk masa buat dosa, bukan main lagi seronok. Tapi bila nak minta doa dengan Allah, main-main aja. Allah tak terima. Jadi jangan, kita kena yakin. Sebab apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis apa hadis Nabi? Ud'ullah. Rasulullah bersabda, Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, kamu yakin Allah terima. Tuan-tuan, kita nak yakin dengan Allah ni. Allah Akbar. Saya ada pengalaman sekali dua lah. Betul-betul yakin pada Allah. Masa tu memang susah betul, ada problem betul, yakin dengan Allah, dapat. Antaranya bila saya daripada Iman Travel, kami ada travel. Jadi bila pergi Mekah, Allah, bayangkan tiba-tiba bilik kita tempah, tak ada bilik, tak cukup bilik. Ya Allah, ya Allah, hanya kamu ya Allah. Allah bagi. Pernah kadang-kadang bas tak ada, ya Allah, aku dah tempah, dah bayar, Allah, ada bas. Pernah banyak kali. Jadi saya rasa, apa yang saya rasa, bila anda banyak berzikir, kita rasa dekat dengan Allah. Kemudian tambahkan ilmu tentang nama-nama Allah. Nanti kita cerita dekat dinding rumah saya ni ada nama Allah. Bila kita baca nama Allah, kita rasa kuasa Allah power sangat. Dekat dengan Allah. Allah maha, orang panggil sporting dengan kita. Bila nak minta, rasa dekat. Barulah istighfar. Jadi sebab tu istighfar bukan nak suruh dosa ke tidak ampun. Bukan sebarangan istighfar. Bukan astaghfirullah Rabbal baraya. Itu mungkin mulut biasa, tapi hati kena power. Apa dia? Allah terima punya. Allah maafkan aku punya. Allah. Kadang-kadang dia tak perlu lagu pun. Sungguh-sungguh. Kalau anda tak boleh bahasa istighfar, tak boleh Arab, Melayu pun tak apa. Melayu pun tak apa. Duduk, ya Allah. Duduk seorang-seorang, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Maafkanlah dosaku, ya Allah. Maafkanlah aku. Allah, kita ingat dia tu orang biasa. Saya masih ingat masa ibu saya, mak saya sakit dulu. Kat hospital pergilah dia jumpa kat muka dia. Ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah.
ampunkanlah dosa. Senyap. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Kita dengar ya Allah. Itu taubat tu. Kalau dalam tu ada tadi, ada satu dua lagi. Dia, mak kita tahu baik, dia yakin pula tu. Kemudian Allah terima. Nampak je bukan ampunkanlah dosaku ya Allah. Ataupun anda, sorry ya Allah, sorry ya Allah. Pun boleh juga. Tapi, wa antum muqinuna bil ijabah. Tengok kenapa? Nabi kata, wa'lamu, ketahuilah, anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tak akan terima orang yang berdoa daripada hati qalbin ghafil. Hati yang lalai, lahin. Lahin tu lara. Jadi kalau kita hanya istighfar di mulut, tak masuk di hati, maka istighfar kita tu jadi doa saja, dosa tak ampun. Allahu Akbar. Sama-sama tuan-tuan. Cuba kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Okey, jadi sekarang ni pertama sekali jangan syirik. Kalau ada syirik, buang dulu, betulkan akidah. Yang keduanya, mulai sekarang stop duit yang haram, jangan ambil. Duit haram ni merompak, menyamuk, mencuri, panjang ceritanya. Termasuk juga anda kerja halal. Kerja halal. Tapi ponteng kerja. Duit yang pendapatan satu hari berapa tu, kalau kita ponteng kerja 2 jam sudah habis, jadi haram. Anda tak ponteng kerja, kerja ada, tapi pergi kerja tidur. Pergi awal, punch in, keluar jalan, pergi sana. Ada orang call, saya nak jumpa dia lah. Kita jawab, tadi ada, sekarang tak ada. Pergi mana? Tak tahu. Warmak tu warung mamak. Problem tu tak baik. Jadi ingat ya, jadi duit yang haram kita ni, kita minta maaf, gaji yang kita dapat, duit yang haram tu sama macam duit khinzir, duit babi, duit anjing, sama duit merompak menyamun, duit yang haram. Jadi Allahu Akbar. Kita kena hati-hati. Anda minta maaf yang kerja kajian. Anda claim, kadang-kadang claim tak berapa. Anda jaraknya tak banyak, anda tambah jarak lagi. Anda punya hotel banyak ni harganya, anda tambah lagi banyak ni supaya claim dapat banyak. Hati-hati tu. Claim tidur di hotel. Claim hotel, tidur rumah mak mertua macam mana? Boleh claim tak? Nanti diceritain tu. Ada hukum dia tu. Claim 5 star. Kita lain dapat 5 star. Duduk hotel 1 star. Boleh tak claim? Ada pendapat ulama. Tapi nak ceritanya, jangan ambil duit yang haram. Jadi cara dia, dah lepas dah ni. Contoh, anda kerja situ, sekarang dah berhenti dah, pencen dah. Macam mana ni saya nak buat ni? Cara nak bayarnya, nak cari individu tak boleh sebab anda kerja dengan syarikat. Tuan-tuan, saya show. Tuan-tuan ambil duit banyak mana, cuba kira-kira, ambil duit anda, sedekah. Sedekah pada sana, sedekah pada dia berhak, sedekah. Minta maaf cerita. Semua orang yang tak betul, ada seorang, saya ingat masa saya mula-mula datang Kuala Lumpur, ceramah satu masjid, tak nak cerita lah. Ada seorang JK masjid tu, dia cerita, dia yang bagi duit kepada penceramah. Bab. Dia kata, Ustaz, ini duit ceramah, Ustaz. Ini duit saya nak bagi ke Ustaz. Kenapa bagi saya? Dia kata, kod saya dululah. Saya punya kerja saya dulu, Ustaz. Haram dan sebagainya. Dia kata, boleh lah. Tapi elok bagi pada orang lain. Sebab yang bagi Ustaz. Sedekah. Dia pun bagi kat masjid. Allahu Akbar. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Sebab bimbang. Ada seorang lagi. Saya dulu ingat, saya pergi ceramah dengan dia. Kita pergi ceramah pukul 12.30 kita sampai. Office tak tahu. Pukul 12 kita sampai dah. Dia pula pukul 12 kena keluar daripada office. Minta izin dengan bos. Jadi masa tu mata kerja. Pergi ambil ustaz ceramah pula. Jadi dia kata tak apa, saya balik lambat setengah jam. 1 jam lambat sebab qada. Saya pun dulu ustaz juga, kerja tak nak sebut. Kemudian
ada juga masa terlambat masuk kelas. So, bila saya berhenti kat universiti ada duit, apa dia panggil tu? Duit apa? Duit apa? Duit, saya sebutlah duit gratuity daripada universiti. Saya tak ambil. Saya kata sedekah pada tabung pelajar. Kenapa saya tak nak dulu, saya tersilap, bayar itu. So, 1 sen tak ambil. Kenapa? Bukan nak bangga, takut. Jadi semoga Allah terimalah. Allahu Akbar. Okey. Jadi kemudian ini 2. Yang ketiga apa? Yang keempat. Yang keempat, ini istighfar ni, dia bukan sebarang istighfar ni. Istighfar ialah dia kena sampai peringkat ni. Al-haya'u minallahi ta'ala. Syarat yang pertama apa? Yang pertama tadi tidak syirik. Yang kedua, makanan kita halal bukan haram. Yang ketiganya yakin. Yang keempat, al-haya'u minallah. Baru dia akan masuk istighfar taubat. Apa al-haya'u minallah? Masa istighfar tu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Anda teringat dosa anda dulu. Malu. Macam mana malu? Aku guna tangan Allah punya, udara Allah punya, jantung Allah punya, tenaga punya Allah bagi, tiba-tiba aku derhaka kepada Allah. Astaghfirullah. Jadi anda istighfar tu dengan roh rasa malu dengan Allah. Teruk betul aku buat. Malu dengan Allah Ta'ala buat dosa. Itu barulah istighfar tu diampunkan oleh Allah. Dia akan jadi istighfar taubat. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Itu istighfar taubat. Malu. Jadi kita pinjam Allah, tenaga Allah, masa Allah, dan lagi malu lagi. Saya buat dosa, saya buat maksiat, tiba-tiba di sebelah saya ada rumput, ada angin, ada pokok. Kalau buat dosa kat pokok, kat pantai ada pasir. Pasir berzikir, kita cerita. Daun berzikir, rumput berzikir, angin berzikir. Di celah-celah zikiran makhluk, kita durhaka kepada Allah. Allah. Jadi istighfar akan diampunkan dosa. Istighfar taubah, al-haya'u minallah. Malu kepada Allah. Okay. Yang kelima, istighfar yang jadi dia apa? Istighfar taubah. Dia akan yang kedua, yang kelimanya apa dia? Yang kelimanya ialah an-nadamu bil qalbi. An-nadamu bil qalbi. Masa istighfar tu rasa menyesal. Tadi rasa malu, menyesal. An-nadam. An-nadamu bil qalbi, ya Allah. Allah, menyesallah. Menyesal. Dulu tak fikir panjang, ya Allah. Sekarang dah tahu. Tuan-tuan, nak tahu nak menyesal ni, ini tuan-tuan kena baca buku pula. Nak tahu, nak jadi menyesal tu macam mana? Nak jadi menyesal, kena baca satu buku. Atau baca Melayu lah. Apa nama itu? Al-Kabair. Al-Imam Al-Zahabi ada terjemah bahasa Melayu. Apa bukunya? Dosa-dosa besar dan akibatnya. Kalau anda baca buku dosa besar tu, akibat dia, bila baca je, kita ingat masa istighfar, dosa aku ini, akhirat akan jadi begini, dosa ni, azabnya begini, ya Allah, barulah anda malu. Sebab kita tahu akibat yang akan kita tempuh. Astaghfirullahaladzim. Jadi istighfar berilmu, bukan istighfar kosong. Allahu Akbar. Istighfar. Jadi kita kena istighfar dengan astaghfirullahaladzim. Sebab kalau anda buat dosa maksiat, kalau berkait dengan apa? Banyak kaitlah, dia akan bawa kepada kita mati su'al khatimah. Orang tak solat, sebagai contoh, orang tak solat ni, dia kena azab sebelum mati. Mati dalam keadaan dahaga. Mati tak boleh mengucap. Allahu Akbar. Dalam kubur. Jadi bila kita ingat Allah, aku tinggal solat dengan sengaja. Jadi astaghfirullahalazim. Ingat, malu. Tadi malu. Yang kedua menyesal. Nombor ekor menyesal. Jumpa bomoh tanya masa depan anda menyesal. Orang mencuri menyesal. Orang rasuah menyesal. Orang berzina menyesal. Tengok filem tak elok menyesal. Sebab kita kena duduk seorang-seorang, tengok filem orang tak elok. Kalau ada orang kita malu. Tapi kita tak berasa malu pada orang
Tuan-tuan, minta maaf. Minta maaf. Ini, kalau kita pernah buat salah, semua kita ada salah. Jadi kita sebut ilmu. Kata Ibn Rajab Hanbali, dalam buku Hadis 40 dia kata apa? Sesiapa yang berniat nak buat dosa besar dan rancang buat dosa, semua nak buat dosa, semua clear dah, tiba-tiba nak buat dosa tu tak jadi buat dosa sebab ada orang malu pada orang. Dia tak jadi buat dosa besar sebab malu pada orang. Dia tak buat dosa besar kerana malu pada orang tu nampak macam bagus. Tapi sebenarnya kita tak buat dosa besar, malu ada orang, dosanya lagi besar. Tak buat dosa tu besar lagi. Sebab apa? Sebab anda tak jadi buat dosa sebab anda malu kepada orang. Tak malu kepada Allah, itu dosa besar. Allahu Akbar. Jadi dua dosa bergantung. Nak buat dosa dah, cuma terhalang sebab ada orang tak jadi buat dosa kan. Nampak macam bagus, tapi anda malu kepada orang tu, tak malu kepada Allah sehingga menghalang buat, itu pun satu dosa besar juga. Jadi Allahu Akbar. Jadi itu yang kita belajar berkata Allahu Akbar sebelum Allah Maha Besar. Jadi kita kadang malu orang, tak malu kepada Allah, itu akidah, ada masalah akidah. Jadi yang kelima apa tadi? Pertama, yang keempat, al-haya' min Allah, malu pada Allah. An-nadamu bil qalbi, menyesal di hati. Jadi nak menyesal di hati, dia ada kena ambil tahu akibat. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, macam ustaz-ustaz kita ceritalah, kalau ada orang baik, ada orang baik. Orang baik mati tak cantik. Macam mana tuan-tuan? Kalau ada orang tu baik sangat, tiba-tiba bila nak mati tu tak bagus. Sebab ada hadis sebut, Nabi sebut urqubu lil mayyiti 'inda mautihi thalathan. Hampirilah orang nak mati, tengok orang nak mati tu ada 3 tanda. 3 tanda. In rashaha jabinuhu, kalau dahi dia berpeluh. Wa dharafat 'ainahu, ataupun dia punya air mata, kelopak mata ni macam ada air. Wantashara min kharahu, dan dia punya halqum ditarik nafas. Tarik nafas kuat-kuat. Tarik nafas kuat-kuat. Ada air mata, ada peluh. Kata ulama, hadis Nabi sebut 3 tanda tu dia orang baik. Kadang-kadang ada orang baik ni mati dia ada 1 tanda, tanda berpeluh. Saya tengok macam mertua saya meninggal. Allahu Akbar, sebelum meninggal sampai adik-beradik boleh sebut, dah berpeluh. Dah berpeluh, orang nak mati bukan tanda itu, dah berpeluh tu nampak tanda orang baik nak meninggal. Allah yarhamah. Allahumma fillahu marhamhum wa'afi wa'fu anhum. Jadi tanda orang baik nak mati, in rashaha jabinuh, berpeluh dahi. Kemudian wa dharafat 'ainahu, mata dia berair dan dia punya halqum ditarik apa? Fahiya ni'matun min Allah, itu nikmat daripada Allah. Orang baik okeylah. Tapi tengok ada pula orang tak baik. Wa in ghatta ghatital bakril makhnuq, orang nak mati tu macam kena cekik. Wa khamida launuhu, hitam muka dia, berubah. Wazbadda syadqahu, berbuih mulut dia keluar banyak. Fahuwa azabun min Allah. Kalau ada orang baik, mati dia macam kena cekik. Mati dia buih keluar banyak. Mati dia pula hitam wajahnya, itu azab daripada Allah Ta'ala. Ingat, kalau itu azab daripada Allah untuk orang Islam, tanda nampak macam tak baik, sebenarnya Allah, kalau Allah sayang pada orang tu, Allah susahkan dia mati. Bila Allah susahkan dia mati, kenapa? Allah susahkan dia, Allah nak buang dosa, Allah sakitkan dia, Allah macam aibkan dia. Bila mati lagi, dosa dah tak ada. Allahu Akbar. Sayyidatina Aisyah pernah sebut. Yang ni ustaz-ustaz sebut. Sayyidatina Aisyah kata apa? Kata Sayyidatina Aisyah, ma aghbitu bihawni mauti ahadin ba'da an ra'aitu. Kata Aisyah,
Aku tak terkejut. Aku tak pelik. Kalau ada orang biasa mati, dia seronok mati, relax je. Selepas aku tengok macam mana Rasulullah nak mati. Bukan Rasul kena azab, tapi nak cerita roh nak keluar tu. Yang paling takut sekali, kalau ingat, kalau orang baik, ada 3 tanda baik, selamat. Kalau orang tak baik, maksud orang baik, tiba-tiba tanda tak elok. Dia orang baik, kenapa mati macam tu? Saya nak beritahu, kena sangka baik, orang baik-baik, kalau ada tanda tak baik, 3 tadi apa? Macam kena cekik, berbuih mulut, hitam muka dia. Walaupun nampak kena azab, tapi itu tanda Allah sayang. Dalam hadis sebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa asdaqul qailin. Apa kata Nabi? Dia kata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yusib minhu." Kalau Allah sayang pada seseorang tu, Allah akan susahkan dia. Kalau dia tak susah, anak dia susah, mak dia susah, adik-beradik susah, susah kerja, susah makan dia, susah. Kalau semua dah tak ada semua, Allah susahkan lagi mati dia. Kenapa? Supaya bila mati, susah tu membuang dosa. Bila dia mati, Allahu Akbar, dosa tercabut. Yang kita tak nak, yang paling takut, perangai buruk, maksiat, semayang tidak, apa tidak, semua tidak. Mati tenang aja. Itu bahaya. Dan lagi satu, tuan-tuan boleh tengok, non-Muslim, orang bukan Islam, yang mati dia tak beriman, dia kufur, kemudian mati relax. Mati relax je. Untuk makluman tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan bahawa orang-orang bukan Islam ni, kalau dia mati tenang, nampak macam selesa. Anda tahu kenapa? Sebabnya segala kebaikan dia yang dia buat semasa hidup, dia tolong mak, dia tolong ayah, dia bantu orang, dia sedekah orang, dia sayang orang lain, dia bagi ilmu pada orang, Allah balas dulu sebelum dia mati. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahman ni Allah balas segala kebaikan dibuat oleh orang-orang jahat sebelum mati, Allah bagi dulu. Kenapa Ar-Rahim? Lepas mati nanti, nikmat kebaikan daripada Allah hanya untuk orang beriman saja. Maaf, panjang cerita pula. Jadi istighfar taubah. Yang kelima, apa tadi? An-nadamu bil qalbi, menyesal. Yang keenam, istighfar taubah, astaghfirullahalazim, tarkul maksiyah fil hal. Kita kena tinggalkan maksiat waktu tu juga. Bila sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha, anda buat dosa apa? Stop. Barulah Allah terima istighfar tu. Kalau kita istighfar, kemudian musirrun ala dhunub, berterusan buat dosa lagi, istighfar tu istighfar mulut je, dosa tak jatuh. Dan tak dapatlah special istighfar sebagaimana yang kita sebut, tanda orang bertakwa, dapat rezeki, tak dapat itu semua. Okey. Dan lagi satu, istighfar taubah ialah wal azmu alla ya'ud ila mithliha. Berazam tak akan buat lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Berazam tak akan buat lagi. Berazam. Kita tutup dengan berazam tu. Jadi tuan-tuan, pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali, ulang balik. Istighfar taubah, yang pertama, jangan syirik dan kufur. Yang kedua, namanya apa dia? Jangan makanan yang haram. Yang ketiga, yakin Allah terima. Yang keempat, dipanggil al-haya'u minallah, malu dengan Allah. Yang kelima, an-nadamu bil qalbi, menyesal dalam hati. Yang keenamnya, tarkul maksiyah fil hal, tinggal maksiat waktu tu juga. Yang ketujuhnya, wal azmu alla ya'ud ila mithliha, dan berazam tak akan balik lagi, buat lagi, ulang lagi. So dalam kita punya istighfar tu, masukkan 7 benda tu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kadang-kadang sampai boleh menangis,
Itu yang kalau anda sebut Ilahi lastu lil firda. Itu sampai anda cerita ilahi lastu lil, ataupun bahasa Melayu, Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Oleh itu kurniakanlah ampunan. Itu zikir. Masa anda nyanyi itu, bawakan Allah, malunya, menyesalnya, berazam tak buat lagi, lepas ni stop buat dosa. Dalam tu kalau ada 7 poin tadi, Allah ampunkan dosa kita. Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita beristighfar, kemudian tak ada syarat tadi, dia jadilah istighfar zikir sahaja, dia tak jadi istighfarut taubah. Di sebab tu tuan-tuan, minta maaf, sebab tu Nabi beristighfar. Nabi kita sebut semalam, kenapa beristighfar? Nabi tak berdosa tapi rasa berdosa. Istighfar tu juga bukan nak buang dosa besar saja. Orang tak ada dosa besar, dia istighfar nak buang dosa kecil. Kemudian orang dosa kecil mungkin tak ada, dah habis, istighfar kena buat juga. Bukan dosa, lara. Tengok TV, tengok kartun, siapa tanya soalan, apa hukum tengok kartun? Tengok kartun yang tak ada maksiat mungkar, anda tengok tak apa. Tapi kalau tengok lama, banyak jam, berjam-jam tengok, dia jadi lara. Lara tu bukan sifat orang baik, sebab syaitan suka. Yes, awak tengok TV lama-lama, masa awak kosong, awak tak baca Quran, awak tak zikir. Istighfar juga tu. Kemudian kenapa lagi istighfar? Malaikat dosa tak ada. Kenapa istighfar juga? Istighfar sebab apa dia? Sebab saya sebut, Allah terlalu agung sangat. Sebab tu malaikat yang hidup beribu-ribu juta tahun tu hanya istighfar saja. Bila kiamat dia mati, dia malu dengan Allah. Kenapa malu? Dosa tak ada, tapi istighfar itu sebab Allah terlalu agung sangat, sehingga anda istighfar banyak mana pun tak boleh lawan lagi keagungan Allah yang bagi nikmat. Yang kedua, sama juga kita puji Allah, subhanallah, berjuta-juta kali tak boleh lawan lagi, sebab perkataan tu nak puji Allah yang sangat agung, tak habis lagi nak cerita besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita istighfar nak masuk Ramadan. Sebab Ramadan, Nabi sebut, raghma anfi rajulin, orang yang paling hina sekali, orang paling tak guna sekali, malang sekali, idza dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, thumma salakha, Ramadan pergi, falam yughfarlah, kemudian Ramadan tidak boleh mengampunkan dosa. Jadi baiklah kita sambut Ramadan, dosa jatuh, dan kita istighfar yang kita sebut tadi, istighfarut taubah dengan 7 syarat. Apa tuan-tuan, ulang balik 7 syarat. Yang pertama, jangan ada syirik dan kufur. Yang kedua, halal punya duit, haram, jangan makan rezeki yang haram, rezeki yang halal. Yang ketiga, muqinun bil ijabah, confident Allah terima. Yang keempat, al-haya min Allah, malu dengan dosa. Yang kelima, apa itu? An-nadamu bil qalbi, menyesal. Yang keenam, dia panggil apa? Tarkul maksiyah fil hal, tinggal maksiat waktu tu juga. Yang keempat, wal azmu alla ya'ud ila mithli adh-dhunub, mithliha, tak berazam tak akan buat lagi. Barulah istighfar kita istighfar yang bermakna, dan kita akan dapat Allahu Akbar sebagaimana orang-orang soleh dapat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa kita berhenti di sini. Lama, 1 jam. Jadi semoga dapat berkongsi ilmu, dan semoga tuan-tuan, kita ada beberapa hari lagi ni, saya masih lagi masih lagi berfikir Ramadan nak buat kelas pukul berapa, pukul 11 ke, pukul 12 ke, pukul 3 ke, dan sebagainya. Kok tuan-tuan pukul 10 masih berzikir. Berzikir banyaklah, zikir tidur, berzikir juga, nak berehat ke. Tengoklah, kita tengok, saya timbangkan kalau pukul 3 pun okey juga. Sebab saya pun alhamdulillah dengan saya buat live ni, kami juga ada live dengan jemaah yang tinggal di Saudi, orang Malaysia yang tinggal dekat Saudi.
Jadi nanti kita pilih waktu, saya akan maklumkan. Jadi Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dan kita sampai ke Ramadan. Jadi kita akhiri majlis dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka lisanan rathiban bi dhikrik wa qalban muf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami lidah kami yang sentiasa berzikir menyebut namamu, keagunganmu, kebesaranmu, nikmatmu, azabmu kami takut. Yang kedua, kurniakan hati kami ya Allah yang sentiasa berlimpah-limpah perasaan untuk berterima kasih dan membalas budi syukur kepadamu. Ya Rahman, berikan anggota badan kami semua ni ringan dan mudah untuk mentaatimu ya Allah. Ya Allah, kau berilah kami bergantung harap hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bagi diri kami yang menguruskan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami. Walaupun satu detik, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, harta kami, segala yang ada pada kami ini. Kamu yang menguruskan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah para doktor yang membantu pesakit-pesakit COVID. Kau sembuhlah pesakit-pesakit dan kau berilah kekuatan kepada yang duduk barisan depan untuk membantu dan amanlah negara kami. Allahumma kshif anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fitan ma zahara minha wa ma batan. Kau selamatkanlah kami, kau pulihkanlah negara kami dan kau satukan hati orang Islam sebagaimana kau menyatukan orang Ansar dan Muhajirin. Ya Allah, berkatkanlah pertemuan kami, berkatkanlah ilmu kami, berkatkanlah umur kami, berkatkanlah rezeki kami, berkatkan majlis kami ini. Kau berkatilah siapa yang hadir pada majlis kami, yang mendengar bersama kami, dan berkatilah juga kepada yang share, kepada yang kongsi-kongsi dengan sahabat lain. Kau berkatkanlah kami, hidup kami, mati kami, sehingga kami masuk syurga bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.